أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sama-sama mula dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat lagi pertemuan. Awas ni 2 bulan akan pertemuan. Sebelum Ramadan kan kita berhenti. Syaban, Ramadan dah habis, Zulqa'dah habis, Zulhijjah hari ini 8. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan ataupun pertemuan bertahapan maksudnya untuk majlis ilmu kita seperti biasa. Dan insyaAllah hari ini kita teruskan pembacaan kitab Sabilul Muhtadin di muka surat 11. Tajuk fasal pada menyatakan air mutlak yang makruh memakaikan dia. Situ kan? Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan air mutlak yang makruh memakaikan dia. Dulu telah pun dinyatakan, dibincangkan bahawa air itu ada air mutlak, air musta'mal, air muqayyad, air mutanajjis, dan ada yang tambah satu lagi air musyammas. Tapi di sini dia masuk di bawah, ya, masih lagi dipakai air mutlak. Pada menyatakan air mutlak yang makruh. Makruh tu maknanya ialah amun dilakukan pada berdosa, tapi amun ditinggalkan berpahala. Itu makruh. Bermula air yang makruh memakai dia, yakni memakai akan dia pada syara', yakni dari segi hukum syara', dengan karahah tanzih. Dengan makruh tanzih, dia ada makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh tahrim itu hampir kepada haram. Makruh tanzih ini masih lagi di bawah dilakukan kada berdosa, tidak berdosa, dan kalau ditinggalkan berpahala. Jadi makruh tanzih, baik itu sembahyang selepas sembahyang asar itu disebut waktu haram. Tapi yang buat waktu makruh tahrim. Tapi di sini makruh tanzih. Bermula air yang makruh memakaikan dia pada syarak dengan makruh tanzih 8 perkara. Dia tulis 8 ya. 8 membaca menyambat 8 perkara. Pertama, air yang sangat hangat. Kita kata air panas, hot FM. Air yang sangat hangat. Kedua, air yang sangat sejuk. Kenapa air yang sangat hangat dan sangat sejuk ini makruh digunakan walaupun ia juga masih air mutlak? Kerana menegahkan ia akan sempurna rata air pada anggota. Ya, mudah terlalu hangat kan, akhirnya basuh pun tidaklah digosok-gosok, tadi kemungkinan tidak rata pada anggota. Yang terlalu hangat pun mungkin tak rata, yang terlalu dingin pun terlalu sejuk. Mungkin juga terhalang kita dari nak meratakan air itu, ya, apabila kita gunakan untuk wuduk atau mandi. Kerana menegahkan dia akan sempurna air pada anggota, atau kerana memberi mudarat ia pada badan. Ya, memberi mudarat ia pada badan. Ya, sebab kalau terlalu hangat atau terlalu dingin, mungkin badan kita akan berlaku kemudaratan jika digunakan untuk berwuduk atau mandi. Maka tiadalah tertentu
ya, tara nun ta itu tertentu baca itu, ya. Maka tiadalah tertentu karahah, yakni makruh memakai air itu pada wuduk dan mandi. Hanya dimakruhkan memakai dia pada badan mutlaqan. Apa makna dia? Dia kata air yang terlalu hangat atau terlalu dingin ini makruh dipakai. Soalannya makruh itu adalah adakah terhad untuk wudu atau mandi sahaja? Jawapannya tidak. Guna sama ada untuk wudu atau bukan untuk wudu, bukan untuk wudu dan mandi. Kalau digunakan pada badan maka makruhlah. Sebab kemungkinan tidak begitu rata dan kemungkinan mendatangkan kemudaratan. Yakni sama ada dipakai ia akan wudu atau mandi atau lainnya. Ya, nak basuh tangan dengan air yang terlalu sejuk makruh. Nak basuh tangan bukan dalam bab wudu dan menggunakan air yang terlalu hangat makruh. Sebab mungkin tak rata, mungkin mudarat. Tapi kalau terlalu hangat, yakin mudarat, hukum dia haram, akan disebut di bawah. Dah tahu dah air banyak hangat yang menggurak tu. Guna basuh tangan nyata nanti menecuk, maka hukum dia adalah haram. Itu bukan makruh lagi ya. Maka keluar dengan yang sangat hangat dan yang sangat sejuk. Dia kata tadi makruh guna air yang sangat hangat atau sangat sejuk. Keluar dengan perkataan sangat hangat atau sangat panas atau sangat sejuk itu air yang aghar. Aghar itu makna dia faham sederhana. Tapi aghar ni bahasa apa? Banjara. Tak jumpa aghar ni. Tapi dia tulis memang betul lah 2-3 kali tulis alif ga ha alif ra. Iaitu air yang aghar hangatnya. Jadi kita fahamlah tu maksud aghar tu sederhana hangat atau sejuknya, maka tiada makruh memakaikan dia. Ya. Dan jika dia hangatnya akan dia dengan najasah, dan jikalau dengan najasah yang mughallazah sekalipun, hukumnya tetap tidak makruh kalau tidak terlalu hangat. Apa maksud dengan najasah yang mughallazah? Untuk dia memasak air tu misalnya, dia gunakan najis tai lembu. Ya, sebab kalau dekat India digunakan untuk masak tu kadang-kadang dah kayu tak ada. Ya, najis kerana terlalu panas akhirnya najis binatang ini boleh ganti kayu. Digunakan itu untuk memasak air, lalu air itu panas. Kalau terlalu panas, hukum dia adalah haram. Panas yang ditakuti mudarat, hukumnya adalah makruh. Kalau sederhana panas, tidak makruh. Cuma soalan kalau dipanaskan dengan benda najis sehingga najis mughallazah. Katalah dia panaskan air dengan api menggunakan kayunya ialah tulang-tulang babi yang dah kering. Jawapannya hukum dia tetap sama, sekadar makruh kalau ditakuti mudarat, haram kalau pasti mudarat. Kalau tidak sederhana saja panasnya, maka hukumnya adalah tidak makruh yang harus. Mungkin timbul soalan apa pasal pula pengarang dia memasukkan yang demikian di akhir tu, ya? Dan jika dihangatnya akan dia dengan najasah, dan jikalau dengan najasah yang mughallazah sekalipun, hukum dia tetap sama. Dia tak ada menambah dari makruh jadi haram sebab dipanaskan dengan bahan yang najis misalnya. Tambahan pula kalau teknologi yang menggunakan tai lembu untuk keluarkan gas kan, ya, ataupun najis babi misalnya boleh keluarkan gas, maka gas itu menggunakan bahan najis mughallazah, dia tidak akan mengubah sifat air tadi daripada suci menyucikan. Makruh atau tidak makruh bergantung kepada setakat mana peringkat atau darjah kepanasan air itu. Baik, dia nyatakan ada 8 ya yang makruh tadi. Yang pertama sudah, iaitu air yang sangat hangat. Yang kedua air yang sangat sejuk. Yang ketiga
Yang ketiga, makruh juga menggunakan air mutlak, ialah air yang terjemur. Tadi dipanaskan dengan api dah. Ini terjemur. Kalau panas kerana terjemur, air yang terjemur dia juga adalah makruh. Yang keempat, air di negeri Samud melainkan air pada telaga Naqah. Samud dalam Quran ada sebut, wa ila samudun akhahum salihah. Kepada kaum Samud Allah hantar rasul nama dia Nabi Saleh. Jadi Samud tu satu kawasan tidak jauh daripada Hijaz, dia tak jauh. Sebab itu ada Madain Saleh, apa kawasan-kawasan itulah negeri Samud ini. Makruh menggunakan air yang ada di kawasan negeri kaum Samud melainkan air pada telaga Naqah. Ini ada kaitan dengan sejarah ya. Naqah di sini maksudnya unta betina yang menjadi mukjizat kepada Nabi Saleh. Sebab kaum Samud ini tak percaya kepada Nabi Saleh itu rasul. Akhirnya mereka cabar Nabi Saleh supaya mengeluarkan unta betina dari bukit batu. Lalu Nabi Saleh sembahyang 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, pecah bukit batu itu, keluar seekor unta betina yang besar. Kemudian bila dia keluar, perintah Nabi Saleh, unta ini jangan diapa-apakan, jangan diganggu, dan dia akan minum. Buat Nabi Saleh ni ada satu perigi yang menjadi sumber air untuk mereka. Air itu mereka ambil untuk minum, gunakan air itu untuk binatang ternakan mereka, kambing. Bila lembu betina ni dah ada satu, lembu betina pula buat korban ya. Unta betina ni dah ada. Kata Nabi Saleh, satu hari dalam seminggu kamu tak boleh ambil air itu sebab unta ini nak minum. Dia minum seminggu sekali je. Tapi bila dia minum, habis air pergi itu. Esok ada lagi air. Jadi maknanya kalau selama ini 7 hari bila-bila mereka boleh ambil air, bila ada unta itu, perintah Allah, mereka tidak boleh mengambil air satu hari dalam seminggu yang ditentukan untuk unta itu. Dan unta ini, kita baca dalam kitab tafsir, cukup untuk membekalkan susu kepada semua kaum Nabi Saleh, walaupun seekor besar. Jadi maknanya tidaklah merugikan mereka. Air dia minum, mereka tak boleh ganggu, tapi susu dia cukup untuk bekal mereka. Tapi orang yang degil ni, walaupun menguntungkan dia tak boleh. Akhirnya mereka sembelih unta ini. Itu yang disebut fa'aqaruha padamdama alaihim rabbuhum bizabihim fasawwaha fakazzabuhu fa'aqaruha padamdama alaihim rabbuhum. Jadi yang saya terang tu kerana disebut di sini air di negeri kaum Samud makruh digunakan untuk berwuduk ataupun untuk mandi, kecuali air telaga Naqah ini. Ini tidak makruh sebab dia barakah. Yang kelima, makruh juga menggunakan air mutlak di negeri kaum Lut. Kaum Nabi Lut kan laut mati tu. Jadi kalau ikut kaedah asalnya, makruh guna air di kawasan itu. Jadi tempat orang berkelah pula, orang mandi kalau mati kan. Sebab mandi situ memang dia masin, memang tak tenggelam kalau orang terjun dekat laut mati itu. Makruh guna air situ. Yang keenam, air pada telaga Barbud. Makruh juga guna. Telaga Barbud ni orang mengatakan tempat Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa syaitan. Barbud. Dan ada orang yang mengatakan telaga Barbud ini kerana roh orang yang beriman bila naik ke langit, dibuka pintu langit, terus naik ke langit, ditempatkan di tempat yang mulia. Roh orang yang derhaka sampai ke langit, pintu langit ditutup. Di mana ditempat? Di telaga Barbud ini, Bi'r Barbud ini. Gunakan air dari perigi ini juga adalah makruh. Yang ketujuh, air pada bumi Babil, Babylon. Itu juga kaum yang pernah dikutuk oleh Allah, makruh guna air situ. Yang ke-8, air pada telaga Zarwan. Zarwan ini ialah sebuah perigi milik Bani Zariq, dan di situ
pernah orang melakukan perbuatan sihir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah 8 tempat ataupun 8 air, walaupun air itu air mutlak, tapi makruh digunakan untuk wudu dan mandi. Manakala air yang terlalu hangat atau sejuk tadi makruh untuk wudu dan mandi, dan juga makruh untuk digunakan pada badan. Sebab itu makruh kerana kemudaratannya. Demikian lagi sambung ya. Dan demikian lagi makruh memakai tanah pada sekalian tempat yang tersebut itu akan tayammum, kerana tiap-tiap air dan tanah yang dimurkai Allah Ta'ala atas mereka yang mendiami dia, makruh memakaikan dia akan umpama wudu dan tayammum. Kan dibincang sini, air-air di kawasan tu semua makruh guna. Lalu timbul soalan, tanah ni boleh tak untuk tayammum? Kerana yang dibincang ialah mengenai airnya. Bagaimana tanah dia guna tayammum? Dia sebut sama juga makruh guna tanah guna tanah di negeri Samud, di negeri Lut, di negeri Barhud, di bumi Babel, dan juga di kawasan Telaga Zarwan. Guna tanah dia pun makruh untuk tayammum. Kerana bila Allah murka kepada tempat itu, airnya makruh digunakan untuk dan tayammum, untuk wudu dan mandi, maka tanahnya juga makruh digunakan untuk tayammum. Jadi ingat, makruh ni kalau buat tidak berdosa, tapi tidak buat dapat pahala. Jadi mungkin orang tanya, macam mana Ustaz, air ni makruh, tak boleh guna air, nak tayammum boleh tak? Jawapannya, tayammumnya pun hukumnya juga adalah makruh. Jadi kalau nak mengelakkan makruh, kena cari tanah yang lain. Itu maksudnya. Inilah yang 8 perkara yang makruh memakaikan dia, yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihayah. Itu nama kitab. Dan menambahi Khatib Syarbini, itu nama ulama fiqh. Menambah oleh Khatib Syarbini di dalam Mughni. Mughni itu nama kitab. Kalau kita adalah kitab Mughni, kitab Nihayah, kitab Tuhfah, itu nama kitabnya. Menambahi oleh Khatib Syarbini di dalam kitab Mughni akan yang ke-9. Tadi dah 8. Ada lagi yang ke-9 makruh, iaitu air telaga yang dihantarkan di dalamnya sihir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang di atas tadi pun, iaitu air telaga Zarwan, kalau kita baca dalam kitab hadis, itu adalah telaga tempat orang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menyatakan mereka masukkan patung yang dibuat daripada lilin, diikat dengan tali, dibalut dengan tandan seludang, tandan korma, kemudian ditindih di bawah perigi itu dengan batu, sehingga berlaku sesuatu yang menyebabkan Rasulullah seakan-akan tidak berapa sedar tentang yang apa dia buat. Kemudian akhirnya Jibril beritahu, maka itu makruh guna air perigi itu. Tapi mengikut Khatib Syarbini, dia kata ada lagi telaga yang dihantar dalam sihir Nabi yang mungkin lain daripada telaga Zarwan. Baik, kita sambung. Syahdan, tiada makruh memakai air yang terjemur melainkan dengan 5 syarat. Tengok tadi kan di atas tu dia sebut 8 air mutlak makruh memakainya. Yang ketiga, air terjemur. Apakah asal air terjemur sahaja makruh atau ada syarat-syarat? Sekarang baru dia nak terangkan. Makruh syahdan, tiada makruh memakai air yang terjemur melainkan dengan 5 syarat. Bukan asal air terjemur je makruh. Karena semacam dia berkurang kan. Kita ambil satu timbang, hendak di tengah hangat tu, terjemur 2-3 jam, makruh kan? Ada. Kalau ada 5 syarat ni baru makruh.
Pertama adalah ia terjemur pada qatar yang sangat hangat. Qatar itu bahagian. Pada bahagian tempat yang sangat panas cuaca di situ. Contoh seperti Tihamah Yaman dan Tihamah Hijaz. Tihamah ni nama kawasan di Yaman dan di Hijaz. Kalau tengok dalam peta memang ada tempat dia tulis Tihamah. Di Hijaz ada satu, di Yaman pun ada satu, tidak jauh berdekatan. Ya, berdekatan sahaja, mungkin sempadan. Ini orang kata Tihamah Yaman, ini orang kata Tihamah Hijaz. Dua kawasan itu tempat yang bila musim panas sangat-sangat panas. Jadi kalau di negara kita macam di tempat kita ni, hari kada tepi hangat 2-3 jam dan dah itu pada hangat, maka terjemur tapi tidak makruh. Yang makruh ini kalau kawasan itu cuacanya sangat panas. Itu maksud perkataan terjemur pada Qatar. Qatar itu bahagian ya. Bukan Qatar negeri Qatar tu. Qatarun bahagian mana-mana kawasannya yang sangat hangat seperti Tihamah Yaman dan Tihamah Hijaz. Maka tiada makruh air yang terjemur pada Qatar, yakni bahagian yang sejuk seperti di Syam. Kawasan sejuk terjemur pun tak jadi apa. Dan yang saya kata maksud sederhana tadi, Aghar yakni sangat sejuk, itu kawasan sejuk Syam. Aghar ni sederhana, macam tempat kita ni tidaklah panas, tidak sejuk sangat seperti Mesir. Walaupun terjemur tak makruh. Mengapa tidak makruh? Kerana taksir itu cakap Arab, bahasa Melayu kesan. Taksir maknanya kesan. Kerana taksir matahari pada kedua qatar, pada kedua bahagian yang sangat sejuk atau sederhana sejuk dan panas, dhaif, kesan matahari itu lemah. Jadi fahamlah kita syarat untuk makruh air yang terjemur memang di kawasan itu sangat panas. Kalau sejuk tak, kalau sederhana sejuk panasnya pun tidak memberi kesan kepada makruh, sebab kesan daripada kena air itu tadi adalah dhaif, yakni lemah. Syarat yang kedua, bahawa terjemur ia yakni air itu pada musim hangat. Jumpa hangat pada musim hangat. Maka tiada makruh air yang terjemur pada musim sejuk jikalau di dalam qatar yakni bahagian yang hangat sekalipun. Katalah di Tihamah itu ada musim sejuk, ada musim panas. Musim panasnya sangat panas, maka air yang terjemur makruh dipakai. Kalau musim sejuk, di tempat itu pun air terjemur tidak makruh. Maka sebab itu syarat kedua, hendaklah terjemur pada musim hangat. Syarat yang ketiga, bahawa adalah ia terjemur dalam bijana, yakni bekas ya. Dia tulis ba'alif jinnun tu, bajana ya. Kita selalu sebut bijana kan ya. Dalam bijana besi atau tembaga atau barang sebagainya daripada jenis yang kena tungkol. Kita lama pun sebut yang kena tungkol. Maksud besi atau tembaga atau apa-apa bahan yang kalau kita jemur dia boleh mengeluarkan macam cecair, yang kalau kita jemur nanti di atas air tu ada macam kilat, itu kesan daripada zat yang ada pada besi atau tembaga itu ya. So yang daripada yang kena tungkol, yang lain dari bijana emas dan perak. Kalau ada orang mangkuk emas, mangkuk perak, walaupun di tempat panas dia jemur, air dia lambil, dia tidak jadi makruh guna air itu ya. Dia tidak jadi makruh. Maka tiada makruh yang terjemur dalam bijana yang lain daripada bijana besi atau tembaga yang tersebut, seperti bijana emas dan perak dan mangkuk. Maksud mangkuk ni bukan mangkuk besi, mangkuk ni lah mangkuk plastik kalau kita sekarang ni kan ya. Dan kayu, maksudnya mangkuk kayu, dan kulit yang terjemur ya. Kulit lembu, kulit kerbau tu buat untuk takung air. Kalau orang Arab dulu memang macam itulah ya. Dijemur, maka air itu tidak jadi makruh
Sebab tidak pada bejana besi atau tembaga. Atau yang terjemur di dalam telaga. Telaga itu sendiri terjemur, maka dia tidak makruh. Dan kolam, melainkan jika ada keduanya itu pada gunung besi, bukit daripada besi, di situ ada satu bentuk macam telaga, air ada di situ, terjemur pada musim panas, maka makruh guna air itu. Dan demikian lagi tiada makruh air yang terjemur di dalam bijana emas dan perak kerana hening jirimnya. Apa maksud hening jirimnya? Hening jirimnya ni, kalau besi, kalau tembaga, kita tak nampak ada ruang dalam bahagian dia tu. Tapi sebenarnya ada bahagian-bahagian ruang di dalamnya itu yang mengandungi boleh katakan macam menghasilkan cecair nanti bila masuk air kena panas. Tapi kalau pada bijana daripada emas ataupun perak, dia langsung tak ada ruang itu. Maksudnya kita kata apa ya, yang tak ada ruang langsung, kalau macam simen tu kan masih ada ruang-ruang kecil tu. Tapi kalau yang emas betul-betul seketul itu ataupun dibuat mangkuk pun, dia tetap tak ada yang demikian. Itu maksud hening jirimnya tu, dia tidak mempunyai kesan yang boleh menghasilkan suatu bahan. Kalau dijemur pun tidak akan keluar apa-apa. Sebab itu untuk ini, untuk lebih jelas, kalau kita ada mangkuk emas, mangkuk besi, masuk air, jemur pada panas matahari, kita akan lihat nanti perbezaan di permukaan air. Yang pada besi atau tembaga, kita nampak kilat di atas tu, itulah yang menyebabkan makruh. Kerana kalau benda itu kena pada badan, yang keterang nanti, dia boleh menyebabkan penyakit. Dia masuk melalui ruang-ruang penerima, boleh menyebabkan penyakit sopak. Tapi kalau pada emas dan perak, atau mangkuk kayu, atau mangkuk plastik, tak menghasilkan yang demikian. Dan di sinilah yang kalau ulama fiqh, dia kata hukum di sini berasaskan sebab atau illah, mudarat dari situ. Dia sebut di sini lain daripada emas dan perak tak pun. Tapi kalau ternyata mangkuk plastik, bila dijemur di panas matahari, air itu dia nanti boleh memudaratkan kepada kulit atau apa-apa, maka hukum dia makruh. Misalnya kita diberitahu air mineral dalam botol plastik tu, kalau tersimpan dalam kereta kita lama, kena panas matahari, sangat bahaya untuk kita minum, boleh menyebabkan penyakit kanser. Maka dengan yang demikian, ada kemungkinan membawa penyakit, makruh. Kalau kajian menunjukkan lebih banyak bawa penyakit, nanti hukum dia haram. Sebab itu orang kata kalau nak bawa air dalam kereta, kita jangan biarkan dia dalam botol plastik itu kalau terjemur pada panas matahari. Jadi